Apa itu nikmat? Okey. Nikmat ni berasal daripada bahasa Arab. Maksud nikmat adalah apa-apa yang memberi kesedapan kepada manusia. Itu nikmat. Jadi nikmat Allah Subhanahu Wa Taala ni sangat luas. Apa-apa yang memberi kesedapan kepada manusia itu nikmat. Contoh pada pagi ni, kita dapat duduk sembahyang, tak rasa panas, selesa, itu juga nikmat. Sehingga Allah Subhanahu Wa Taala sebut dalam Quran, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Kalau kita nak hitung nikmat Allah ini, kita tidak akan mampu menghitungnya. Dalam anggota badan kita ni, tuan-tuan sekalian, apa benda yang paling kita tak boleh hitung? Okey, iaitu rambut kita. Kita tak tahu boleh siapa hitung rambut, kan? Sebab itu rambut diletakkan di atas kepala kita, simbol kepada banyaknya rambut. Dan Allah sebut banyaknya nikmat. Biar kita tengok rambut kita setiap hari, kita tengok bagaimana banyaknya nikmat Allah Subhanahu Wa Taala dalam hidup kita ini. Dan nikmat ini, ya ma yatalazzazul insan, apa yang memberi kesedapan kepada manusia, dia ada 5 jenisnya. 5 jenis dia. Kita salinkan biar kita tahu, biar kita faham nikmat itu apa. Yang pertama nikmat ni dipanggil nikmat asasiyah. Nikmat asasiyah ni nikmat asas yang Allah beri kepada manusia. Contoh macam udara kita ni. Ini nikmat asas. Bayangkan kurang lebih 5 bilion manusia sedut udara dekat dunia ni tak habis-habis. Bayangkan ini nak musim haji, manusia berkumpul di padang Arafah. Kita belajar oksigen daripada pokok. Kita keluarkan karbon dioksida, pokok mengeluarkan oksigen. Dekat negara kita banyak pokok tak ada terlebih oksigen pula. Dekat padang Arafah tak ada pokok, berapa juta berhimpun di padang Arafah, tak ada pula kurang. Allah jadikan pergerakan muka bumi ini menyelaraskan oksigennya. Manusia perlukan makan. Barang yang kita makan tak habis. Ikan contohnya, 5 bilion manusia dalam dunia, katakan satu hari 100 juta orang makan ikan. Katakan 100 juta orang makan ikan. Barang yang kita makan tak pupus. Ikan tak pupus. Barang yang kita tak makan, barang tu yang pupus. Kita tak makan harimau pupus. Tapi barang kita makan tak pupus. Ini nikmat asasiyah. Jadi nikmat asasiyah ni nikmat yang ada sekeliling kita, yang Allah Subhanahu Wa Taala sediakan untuk kita ni. Kejap lagi kita makan, ibu kakak tuan-tuan sekalian, kita makan, katakan kita makan nasi lemak kan. Cuba perhati nasi lemak kita tu. Allah kurniakan nikmat sedap makan nasi lemak. Sebelum dia sampai pagi ni dekat dalam mulut kita nasi lemak tu, Allah sediakan mungkin dah bertahun, mungkin dah setahun lepas orang tuai padi untuk sampai kat mulut kita. Cuba tengok, padi ni agaknya dituai setahun lepas barangkali. Mungkin 3 bulan lepas orang menjala tangkap ikan bilis. Mungkin dah 2 minggu lepas orang penternak ayam ambil telur tu. Cili buat sambal mungkin setahun setengah lepas. Semua kecil-kecil ni Allah jadikan dan dihimpunkan pada pagi ni untuk kita makan. Cuba kita perhatikan. Bukan mudah tau malaikat rezeki nak bawa sini sikit untuk datang dari satu pinggan. Mungkin bertahun dah Allah sediakan untuk kita pada hari ni. Jadi sebab tu kadang-kadang Allah suruh kita tengok, perhati dan bersyukur. Kadang-kadang kita tak perasan.
Nah, itu dari nikmat pertama dipanggil nikmat asasiyah. Nikmat asas yang Allah sediakan, tak payah kita minta-minta, memang Allah sediakan. Okey. Nikmat yang kedua dipanggil nikmat badaniyah. Selain kita guna nikmat badaniyah ni nikmat kesihatan. Allah jadikan kita ada mata, ada lutut, ada pinggang, dan kadang-kadang kita tak perasan nikmat badaniyah ini satu nikmat sampai nikmat tu hilang. Kita tak perasan mata ni nikmat sampai terpaksa pakai cermin mata. Dah sampai satu keadaan nak baca telefon macam ni kan. Kita tak perasan lutut ni satu nikmat sampai berdiri lama sakit lutut. Saya pernah ada satu orang kawan, dia kena uji penyakit buasir. Dia waktu tengah berat ujian buasir tu buang air terpaksa berdiri. Dia kata apa? Ustaz, baru saya perasan buang air cangkung ni nikmat rupanya. Kita tak perasan benda tu tau, sampai nikmat tu hilang. Sebab tu kita tengok berhari ni kan, kita renung, ya mungkin kita susah itu dan ini, tapi kesihatan Alhamdulillah. Masih boleh datang masjid, masih boleh kita lagi mungkin minum dekat restoran, kan? Itu nikmat badaniyah, nikmat kesihatan. Okey. Yang ketiga, ya talazzazul insan, apa yang memberi kesedapan kepada manusia. Yang ketiganya dipanggil nikmat akliyah. Nikmat akliyah ni nikmat akal. Nikmat akal ni apa? Iaitu kita boleh belajar, kita boleh timbul pengalaman baru, kita boleh berfikir. Ni nikmat akal, kita tak perasan ni. Yang kadang-kadang Allah kurniakan nikmat akal ni untuk kita dapat nikmat, tapi orang jadikan akal tu untuk dia sengsara hidup dia. Fikir yang bukan-bukan, overthinking, cemburu tak masal. Ada satu suami datang kat saya, dia kata, Ustaz, boleh tak buat air sikit? Dia kata, buat apa? Isteri saya ni cemburu sangat. Dia rasa macam semua perempuan saya nak, dan semua perempuan nak kat saya. Cemburu sangat kan. Kan memenatkan ibu-ibu akak-akak kan. Allah jadikan akal untuk nikmat. Jangan sampai akal kita tu menjadikan kita menderita. Jadi maknanya akal tu kan overthinking, minda kepoh kita panggil minda kepoh. Mikir bukan-bukan je. Kan? Anxiety sampai rungsing yang melampau. Jadi akal ni satu nikmat kan? Sebab tu kadang kita tak perasan akal ni satu nikmat. Okey. Yang keempat, ma yatalazzazul insan, apa yang memberi kesedapan kepada manusia, dipanggil nikmat qalbiyah. Qalbiyah. Nikmat qalbiyah ni nikmat yang menyenangkan hati. Apa nikmat yang menyenangkan hati? Contohnya harta. Harta ni dia menyenangkan hati. Keluarga tu menyenangkan hati. Menyenangkan hati benda-benda kawan-kawan ni menyenangkan hati. Itu nikmat qalbiyah Jadi yang kelimanya dipanggil nikmat qalbiyah, nikmat menyenangkan hati. Dan yang kelima, apa yang yatalazzazul insan, yang memberi kesedapan kepada manusia. Yang kelimanya adalah nikmat iman dan Islam. Iman dan Islam juga satu nikmat. Sebab orang kalau dapat iman dan juga Islam, yatalazzazul insan, dia memberi kesedapan kepada manusia. Orang kalau dapat nikmat iman Islam, tenang jiwa dia maknanya dia ada satu panduan hidup. Tak payah tercari-cari, ada satu panduan hidup. Hidup kita ni dia ada agama. Dan Islam ni satunya agama yang kita panggil, apabila kita belajar, kita akan dapat solution without problem. Kita belajar solution dulu sebelum datangnya problem. Contoh pada hari anak-anak kita belajar mengenai hormat mak ayah. Kena hormat mak ayah, jangan derhaka pada mak ayah. Bukan untuk dia sekarang ni umur dia 10, 15, bukan tu.
Guna ilmu tu untuk dia umur 20 tahun nanti, umur dia 30 tahun, umur dia 40 tahun, waktu kita dah tua dah. Itu guna ilmu tu. Jadi anak kita ni disuruh kita belajar, pergi sekolah agama. Sebab banyak dalam agama ni mengajar kita solution without problem. Supaya nanti kalau dah datang satu problem, tahu jalan keluar dia apa. Jadi ini kelima-lima nikmat. Ma yatalazazul insan. Sebab itu kadang-kadang kita kalau tak perasan kelima-lima nikmat ini, kita tak dapat nak bersyukur. Yang kita highlight, kita pembesarkan dalam hidup kita masalah aja. Semua orang ada masalah, tapi nikmat lagi besar daripada masalah sebenarnya. Ini yang sampai Allah sebut banyak kali dalam surah Rahman. فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ. Mana satu nikmat Tuhan kamu yang kamu mau dustakan? Kita fikir masalah pening kepada banyak lagi nikmat. Kita ni sedang berenang di lautan nikmat sebenarnya. Ini nikmat. Kan? Kemudian macam mana cara kita nak mendapat nikmat? Nak mendapat nikmat adalah dengan berusaha. Ini dalam Quran Allah sebut laha ma kasabat wa 'alaiha maktasabat. Bagi mereka apa yang mereka usahakan, bagi mereka apa yang mereka usahakan. Kena usaha. Nak dapat nikmat asasiah, usaha jaga. Oksigen kita ni contohnya kan, jaga sebagai khalifah di muka bumi, jaga kebersihan, kan, jaga environment, kan, jaga. Nak dapat nikmat badaniah, jaga. Nak dapat nikmat kesihatan, jaga. Bersenam, makan yang bagus-bagus, kan? Nak dapat nikmat akliyah, jaga. Nikmat akliyah ni jaga dia dengan belajar, tahniah, ibu-ibu, kakak, ayah-ayah saya sekalian, duduk dalam majlis ilmu. Sebab kalau orang tak duduk dalam majlis ilmu, orang tak ada bahan berfikir, dia akan berfikir yang ke belakang. Kalau orang tu tak sentiasa meningkatkan ilmu dia, nanti dia akan berfikir benda yang belakang. Dia tak akan berfikir yang present sekarang ataupun ke depan. Itu yang asyik ungkit benda lama, asyik cerita benda lama, sebab akal tak ada bahan untuk berfikir. So jaga. Akal jaga, makan jaga untuk kuatkan akal. Nikmat qalbiyah, nikmat hati, nak dapat kena jaga. Contoh, keluarga satu nikmat, kena jaga. Kena berlapang dada, kan? Kena lebih bersabar, kena memaafkan, kan? Dan nikmat iman dan Islam juga kena jaga. Kalau tak, kita tak rasa iman dan Islam itu satu nikmat. Kita tak rasa, kan? Jadi maknanya kena jaga, kena pelihara, kena usahakan. Benda-benda nikmat, benda yang tak datang sendiri, dia kena usaha, kan? Kena jaga, kena pelihara. Contoh macam nikmat iman dan Islam, kan? Kalau dapat, mana usahakan belajar, kan? Cuba renung kebesaran Allah Subhanahu Wa Taala. Allah sebut wa fi anfusikum afala tubsirun. Diri kamu tak tengok ke? Diri kita ni pun banyak tanda kebesaran Allah Subhanahu Wa Taala. Tuan-tuan sekalian, tiap-tiap bulan kita kena pergi gunting rambut. 2 bulan sekali ke, kan, umumnya lah, orang kena gunting rambut. Saya kadang-kadang, ni pun dah panjang rambutnya, kadang beratur kat kedai gunting rambut berjam. Itu yang kadang-kadang nak pergi tu macam malas, kan? Tak sampai sejengkal daripada rambut ada kening. Ada kening kita panjang tiap-tiap bulan. Bangun pagi-pagi, kenapa tak nampak ni? Kening panjang hari ni, selak kan. Mustahil tiada yang mengurus, tiada yang menjaga, tiada yang menciptakan. Tak sampai tau. Tak sejengkal kan keningnya. Allah sebut wa fi anfusikum afala tubsirun. Diri kamu tak tengok ke? Kamu tak tengok ke? Perhati ke? Banyak lagi kebesaran Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi ini nikmat. Kita berada di lautan nikmat. Sebab itu Allah sebut wa qalilum min ibadiyas syakur. Sedikit daripada hamba-hambaku yang bersyukur. Sebab tak perasan nikmat tu satu nikmat.
Nanti kita akan besarkan masalah dalam hidup kita kan. Cuba kita renung duduk, banyaknya nikmat kan dalam hidup kita ni yang Allah SWT kurniakan.